for duit. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. Keep on surviving. Dengan nama Allah yang Maha Murah, yang Maha Kasiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Antara keunikan Malaysia ialah penduduknya berbilang bangsa dan agama. Sungguh pun demikian, rakyat tetap hidup aman dan harmoni sejak kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dan pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Walaupun terdapat beberapa insiden pergeseran akibat salah faham, semuanya dapat ditangani dan keharmonian terus dikecapi sehingga kini. Selepas 64 tahun merdeka dan 58 tahun berada dalam sebuah keluarga besar Malaysia, pemimpin serta rakyat harus memandang ke hadapan supaya nikmat perpaduan dapat diperkukuh dan dipertahankan. Kepelbagaian yang ada menuntut pengurusan masyarakat dengan penuh hikmah dan bijaksana. Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Secara umum, kepelbagaian di Malaysia dapat dibahagikan kepada dua bentuk, iaitu pertama, pelbagai bangsa dan budaya, manakala kedua, pelbagai agama. Beberapa proses integrasi diamalkan dalam pengurusan bangsa dan budaya yang berbeza di Malaysia. Antara lazim kelihatan ialah akomodasi dan asimilasi. Akomodasi ialah pendekatan integrasi berteraskan penyelesaian hidup bersama secara aman, damai dan saling menghormati satu sama lain dalam keadaan mengekalkan identiti bangsa serta budaya sendiri. Similasi pula, semangat perpaduan dibina berasaskan penyatuan antara bangsa yang berbeza untuk membentuk satu kelompok dengan identiti dan kebudayaan yang sama. Di negara kita, pendekatan secara autoriti dalam menguruskan perbezaan bangsa dan budaya ialah akomodasi. Identiti bangsa serta budaya asal kekal diamalkan dalam suasana harmoni. Di samping itu, integrasi berlaku secara sukarela hingga ke tahap asimilasi, kesan interaksi sesama ahli keluarga Malaysia. Inilah mungkin acuan yang menjadi intipati keharmonian negara sehingga kini. Dengan perubahan cara fikir dan peredaran zaman, sudah tentu penilaian kembali perlu dibuat terhadap pelbagai dasar serta pelaksanaan sepanjang kewujudan negara ini supaya pendekatan diambil pada masa hadapan dapat memperkukuhkan keharmonian negara. Aspek kedua ialah menguruskan perbezaan agama. Dalam menguruskan perbezaan yang ada,
pendekatan lebih berhati-hati perlu diambil kerana tahap sensitivitinya tinggi. Agama ialah pegangan yang memandu penganutnya untuk hidup mengikut kepercayaan yang diajar. Sebahagian daripada ajarannya bersifat tetap dan tidak boleh diubah sesuka hati. Antara perkataan sering disebut dalam menguruskan perbezaan agama ialah toleransi dan hormat menghormati. Namun, penggunaan kedua-dua perkataan ini kebiasaannya dalam bentuk umum. Perincian mengenainya masih kurang dan kelihatan kabur. Toleransi ialah sikap menghormati atau menerima pendapat orang lain yang berbeza daripada pendapat sendiri. Persoalannya, sejauh manakah sikap menghormati dan menerima pendapat berbeza dapat diamalkan dan bagaimanakah batasan yang perlu diawasi bagi menjaga pegangan agama seseorang. Sudah menjadi lumrah, penganut agama tertentu akan mempertahankan ajaran agamanya sebagai yang paling benar. Jika seseorang berpendapat bahawa agama lain yang tidak dianutinya juga benar, barangkali terdapat masalah pada pegangan terhadap agama yang dianutinya. Kesimpulannya, pengurusan kepelbagaian memerlukan pendekatan bersesuaian supaya perpaduan dan keharmonian dapat diperkukuhkan dan dipertahankan. Dalam pengurusan kepelbagaian bangsa dan budaya, pendekatan akomodasi boleh digunakan di samping tidak dihalang berlakunya asimilasi secara sukarela. Dalam pengurusan agama pula, pendekatan toleransi berasaskan konsep setuju untuk tidak bersetuju seharusnya digunakan dalam menyuburkan semangat persefahaman terhadap kepelbagaian. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan terhadap pandangan positif rakyat antara bangsa terhadap Malaysia. Semangat perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah lagi, seiring dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberi keutamaan kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai medium mustahak untuk mengekalkan perpaduan kaum. Melalui penghayatan perpaduan serta sejarah negara, diharap akan lahirnya generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan antara kaum, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Misalnya, rumah terbuka bagi setiap satu perayaan diadakan untuk meraihkan perpaduan kaum yang memupuk amalan ziarah menziarahi, saling menolong dan semangat kejiranan sebagai budaya harian kita. Secara keseluruhan, perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Segrasi dan integrasi merupakan dua konsep yang amat berbeza. Segrasi ialah pemisah atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesebuah negara. Integrasi pula ialah proses bagi mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan etnik dari segi agama, budaya, sosial dan kawasan penempatan. Hubungan yang rapat mampu mengurangkan konflik dan mengutamakan persefahaman serta mewujudkan perpaduan antara pelbagai etnik. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran dalam usaha membina integrasi dalam negara Malaysia. Antaranya,
Perpecahan juga boleh berlaku apabila berlakunya kemiskinan dan keterpinggiran. Oleh itu, isu kemiskinan dan keterpinggiran ini harus ditangani dengan serius untuk mengelakkan perusuhan seperti ini dalam masa yang akan datang. Kesimpulannya, perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan tunjang kestabilan sosiopolitik di negara ini yang dapat menjamin kemajuan dan keutuhan bangsa. Terima kasih.